Assalamualaikum. Selamat malam. So, untuk malam ni, Nasu akan buat sedikit sharing lah. Dan Nasu tengah tunggu lagi. Sekejap Sekejap. Sekejap. Terima kasih kepada yang join. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiki sebab join. Ya. Okay, terima kasih semua yang join. So, siapa-siapa yang join insyaAllah boleh tolong share. Boleh share dulu. Boleh tegur-tegur dulu kan. So kita nak mula dah ni. Ya, Terima kasih kepada yang join. Ya, terima kasih siapa yang join. So insyaAllah malam ni kita sembang. Kita ada open sharing berkaitan dengan kenapa makan vitamin tu satu kepentingan. Okay? Okay. Alright. So Nasu boleh start kan ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita start lah Okay. Okay. Kiki try share tengok link Try share link dulu. Okay. Share link dulu dekat group. Hai Kak Jiha. Kejap. Kita tunggu sekejap. Bolehkah Kiki? Waalaikumsalam. Allah. Nampaknya Kiki terkeluar. Sekejap. Okay, dah invite dah Kiki. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang join. Sekejap. Kiki terkeluar daripada live. So Nasu nak usaha invite sekali lagi kan. Kiki boleh Kiki? Okay, sekejap nak add Kiki. Kiki? So, sementara menunggu Kiki join, semula masuk live. So, Nasu perkenalkan diri dulu lah sebab kita tak mau melengahkan masa lagi kan. Memandangkan dah ada orang join sekarang ni. So, Nasu nak intro dulu. Nasu merupakan salah seorang leader dalam team amazing. Yang sangat amazing ni. Nasu tinggal dekat Kedah dan dulu Nasu sebenarnya ambil diploma dalam bidang tekstil. Tapi malam ni
Nasa sharekan pasal vitamin. So walaupun dulu bidang TESA kan, dulu belajar TESA, sekarang ni Nasa juga belajar bidang nutrisi dengan tim amazing yang sangat amazing. So Nasa mewakili tim Nasa pada malam ini untuk sharekan mengenai kenapa kita kena makan vitamin. Kenapa kita kena makan suplemen. Apa yang pentingnya cakap apa vitamin untuk kehidupan seharian kita. Vitamin menjadi satu keperluan, bukan pilihan. So inilah malam ni topik yang sangat menarik dan Nasa menunggu Kiki lagi sebenarnya. So perlu kena seteruskan ataupun menunggu lagi Kiki? Kiki macam mana? Bolehkah Kiki? Okey, jap. Okey. Nasa tengah add Kiki semula. Tengah add Tina, tengah add Tina. Alhamdulillah Kiki boleh masuk juga. Tak maaf. So Kiki boleh teruskan. Okay, tadi Nasuha dah share berkaitan dengan diri Nasuha kan. So Nasuha ada sebut tentang Team Amazing. So Kiki ada dengar lah Team Amazing ni dia macam team yang sangat amazing. So Kiki nak tahu juga dan Kiki nak orang yang mendengar ni, penonton yang mendengar ni tahu juga sedikit tentang Team Amazing. Cuba Nasuha terangkan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. So hari ini Nasuha sangat berasa bertuah, Nasuha sangat berasa bersyukur kerana Nasuha diberi peluang sebagai cakap apa mewakili salah satu tim untuk sharekan ilmu yang mahal ini yang kami memang belajar daripada tim Amazing melalui mentor kami sendiri. So mesti ada yang bertanya-tanya kan siapakah dan apakah jenis background yang Team Amazing yang sangat amazing ni kan. So nak tahu jugalah kan ilmu yang kami share ni kan dari mana kan. So memang dalam Team Amazing kami memang selalu sangat ada kelas dengan doktor dan memang ilmu-ilmu yang kami belajar ni kami dapat daripada doktor dan belajar daripada refer dengan medical journal. So betul kan? So siapa yang join malam ni sangat-sangat betul kerana anda memang pilih orang cakap apa dengar daripada orang yang orang yang tepat sebab walaupun Nasuha memang bukan doktor tapi Nasuha dapat ilmu ni daripada doktor. Okay, so hari ni Nasuha nak sharekan dulu pasal tim Nasuha, tim Amazing. Kenapa kami amazing sangat sebab ilmu yang kami belajar ni memang tak ada dekat tim lain. Sebab Master Sawa, mentor kami sendiri memang belajar ilmu ni direct dengan doktor dan memang beliau sendiri ada background dengan doktor. So beliau bukan sahaja berkawan dengan doktor-doktor dekat Malaysia. Memang doktor dekat Malaysia tak ramai yang beliau berkawan. Beliau lebih banyak belajar dengan doktor-doktor international. So sebab tu ilmu yang alhamdulillah amazing kan. So ilmu yang beliau dapat ni adalah ilmu yang advance, yang kadang-kadang tak masuk Malaysia lagi pun beliau dah belajar sebab beliau dah banyak belajar dengan doktor international. Salah seorangnya adalah Dr. Thomas Levy. So pernah dengar tak Dr. Thomas Levy? Mungkin tak famous dekat Malaysia tapi dah famous di luar Malaysia. Dan doktor ini bukan doktor yang biasa-biasa. Dr. Thomas Levy merupakan doktor pakar sakit jantung. Kalau anda nak tahu lebih lagi, anda boleh search pasal Dr. Thomas Levy ni. So Nasuha just bagi general je lah kan. Sebab topik kita hari ni kenapa pentingnya makan vitamin kan. So Dr. Thomas Levy ni adalah doktor pakar international yang memang cakap apa merawat pesakit beliau menggunakan vitamin. Dan master kami, mentor kami belajar direct dengan beliau. Belajar direct ni maksudnya belajar dalam kelas beliau tentang lebih mendalam kepentingan vitamin C dan lebih mendalam pasal vitamin C.
Dan ada lagi lah sebenarnya vitamin-vitamin lain pun. So mentor kami dalam team Amazing ni belajar direct dan siap dapat CJ lagi masuk kelas dengan Dr. Thomas Levy. So alhamdulillah kami dapat ilmu ni bukan dapat daripada Google, bukan main curi-curi poster, tetapi kami dapat ilmu memang direct daripada doktor. Dan salah seorangnya adalah Dr. Thomas Levy. Ada lagi ke doktor? Ada lagi, kita juga belajar ilmu ni pasal nutrisi dengan Dr. Harish. Okey, Dr. Harish ni adalah doktor pakar nutrisi juga dan doktor penyakit metabolik. Dan yang bestnya lagi, Dr. Harish hanya nak deal dengan mentor kami. Hanya nak ajar mentor kami dan tim-tim kami sahaja. So, ya Allah, Masya Allah, ilmu mahal ni hanya tim special untuk doktor kami sahaja. Okay. So, tim lain doktor ni kadang dia orang ada spesifik orang dia nak deal je kan. So memang eksklusif lah kalau nak dengan tim ni je memang eksklusif lah. Eksklusif untuk anda yang join team Amazing. So amazing sangat. Dan lagi doktor Malaysia, salah seorang lagi sebab ada ramai lagi doktor. So Naswa just sharekan beberapa orang doktor lah kan. Dan lagi Dr. Hafiz Sulaiman, siapa tak kenal Dr. Hafiz Sulaiman ni agak famous dekat Malaysia, okay. Beliau juga ada buat kelas detox. So kami dah belajar ilmu detox yang betul, yang selalu orang duk cakap tu, yang tu kami dah dapat ilmu detox ni daripada doktor sendiri. So bayangkan kami dapat ilmu ni, ilmu yang betul-betul daripada pakar kan. So inilah amazingnya tim kami sebagai tim Amazing yang background kami, orang cakap pun memang kami bukan doktor tapi kami dapat ilmu ni daripada orang-orang yang pakar, daripada orang-orang yang memang bidang nutrisi. Bidang kesihatan. So inilah. So dah ramai yang masuk. So kita. Hai Kak Nurul, hai Kak Nisa, hai Najiha, okey, hai Kak Erin. Terima kasih kepada yang join. So kita teruskan lagi ya Kiki. Naswa tolong pinkan open sharing tajuk dia. Okay. Try Naswa open live ada tajuk kan. Try tulis sekali lagi untuk Naswa pinkan semula, sorry. Excited sangat sampai tak perasan nak pin. Ya, memang sangat excited sebab Naswa sangat best share pasal ni sebab team Amazing sahaja yang ada orang cakap apa mahal ni, ilmu mahal ni. So anda memang sangat betul yang sekarang ni mendengar kan. Sebab bukan senang kami nak buat sharing macam ni. So eksklusif lah ilmu untuk malam ni, sangat eksklusif. Alright. Okay. Hai Rosni. Waalaikumsalam. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So macam Naswa cakap tadi, dia Team Amazing ni memang background dia memang dapat banyak ilmu dan perkongsian daripada doktor. So macam tajuk malam ni, kenapa makan vitamin tu satu kepentingan. Cuba Nasuha terangkan kenapa makan vitamin ni menjadi satu kepentingan untuk kita sekarang. Okey, terima kasih Kiki. Alhamdulillah. So untuk permulaan kan, kita punya badan adalah terbina daripada sel. So sel ni nak cakap pun macam mana kita nak bina sel kita daripada apa? Dan sel kita adalah terbina, badan kita adalah terbina daripada berjuta-juta sel. Badan kita tak ada keluar seketul-seketul ya. Kita adalah daripada gabungan berjuta-juta sel. So macam mana nak bagi sel kita sihat? Adalah dengan nutrisi. Tak ada satu pun sel kita terbina daripada ubat. Sel kita terbina daripada nutrisi. Dan nutrisi yang kita nak dapat nutrisi ni daripada mana? Nutrisi yang kita boleh dapat ni adalah daripada pemakanan
kita sendirilah. Sebab itulah pentingnya kita ambil pemakanan yang betul untuk sel kita. So sel macam mana nak ambil sumber makanan tu adalah dengan makronutrien dengan makronutrien dan mikronutrien. So ada dua jenis nutrisi yang kita boleh ambil pemakanan untuk jaga sel kita. Sebab sel kita ni memang terbina daripada nutrisi, bukan terbina daripada ubat. Tak ada satu sel pun yang terbina daripada ubat. So, Okay. So, Okay, sekejap. Nasu ada tambahan lagi. Cuba bayangkan, sebab Nasu nak share ni judera yang kita boleh fahamkan. Sebab ilmu ni sebenarnya kami belajar lagi detail. Kan dalam tim kami memang sangat detail dan biasalah kita dapat ilmu pun daripada doktor kan. So malam ni kita just ringkaskan secara general dan insya-Allah kita semua boleh dapat dengan orang cakap pun senang nak faham kan. Dan mudah untuk menerima kan. So badan kita ni bayangkan macam kereta kan. Macam tadi yang saya sebut makronutrien dengan mikronutrien. So makronutrien ni dia ada carbohydrates, dia ada fatty acid kan. Dia ada juga fat. So selalu orang cakap orang sikit-sikit nak ambil produk semua yang low fat. Sedangkan fat ni lah juga sebagai makronutrien kita. So nampak kan kadang banyak kita dapat tu macam kita buat benda yang berlawan sebenarnya. Dan makronutrien ni seperti biasa macam vitamin A, B, C, D, E, K, PP, polyphenol. So semua ni sangat penting untuk badan kita. Kan? Dan sel kita utamanya adalah terbina daripada protein. So bayangkan badan kita ni macam kereta. Badan kita protein, orang cakap pun kereta kan, kereta badan dia tu protein, minyak dia tu lah carbs dengan karbohidrat dengan fat. Lepas tu dia punya minyak enjin dia tu lah adalah minerals dan vitamin. So nampak tak? Awal-awal lagi intro kita dah nampak dah sel kita ni memang sangat macam doktor dah Nasuha. Dah kita belajar pun daripada doktor kan. Mungkin cara penyampaian Nasuha tak ada sebiji dengan doktor sebab kita orang cakap pun kita nak bagi secara general kan. So inilah yang kenapa pentingnya sebab awal-awal lagi kita bayangkan okey, minyak enjin, orang cakap pun minyak hitam tu, bayangkan apa jadi kalau kereta kita tak ada minyak hitam. Sebab kan, so nampak kan pentingnya minerals dengan vitamin ni. So Kiki. Okay, so macam yang Nasuha cakap, kita badan kita ni adalah sel-sel yang terbina dan dia memerlukan nutrisi, dia memerlukan zat. Jadi betul. Maksudnya kita nak bagi maksudnya kita nak bagi makanan kat sel kita kena bagi nutrisi. Nutrisi bagi kat dia. So kenapa sekarang ni memanglah kita nak bagi nutrisi. So nutrisi macam mana? Adakah kita cukup je dengan makan buah, makan sayur untuk mencukupkan nutrisi dalam badan kita? Dan kenapa kita kena makan vitamin? Vitamin tu jadi satu kepentingan untuk kita. Okey, terima kasih Kiki sebab soalan yang sangat-sangat menarik ni kan. Selalu orang cakap kan kita dapatkan nutrisi semua ni ada dalam mana? Ada dalam pemakanan kita sendiri kan. Buah, sayur kan. Lagi macam-macam lah pemakanan kita hari ni. Tapi kenapa walaupun sekarang kita dah ada buah, kita dah ada sayur, kita dah ada sumber-sumber lain, tanam apa semua kita tanam kan. Dapat buah, dapat sayur semua tu, kenapa kita masih sangat perlukan suplemen untuk zaman yang sekarang ni, sangat-sangat perlukan suplemen. Why kita perlukan suplemen adalah first, tanah kita dah tak macam dulu. Tanah kita dah jadi
global soil depletion crisis. Apa tu? Tanah, apa yang jadi dengan tanah ni? Apa yang sekarang ni jadi kan? Kenapa dulu orang dulu makan buah, makan sayur kan sihat-sihat je. Kita kenapa hari ini makan buah, makan sayur pun tapi tak sihat macam dulu. Orang dulu kan kenapa? Okey. Untuk tanah ni, okey, nak share pasal tanah dulu kan. Zaman dulu, okey, zaman dulu, ini zaman dulu tau, bukan zaman sekarang. Zaman dulu, contohlah pertanian kan. So ada tanah A dengan tanah B. Kan. So bila tanam kat tanah A, dah musim menuai kan, dah musim menuai, tanah A ni direhatkan. So bagilah kan. So bagi rehatkan jadi untuk suburkan semula sebab kita punya tanah ni memang sebenarnya zaman dulu sangat untuk buah dengan sayur nak dapat nutrisi yang banyak tu dengan daripada tanah yang berzat, yang kaya zat. Tapi tu zaman dulu kan direhatkan, so sempatlah tanah tu nak subur, tanam dulu dekat tanah B kan. Tapi apa yang jadi pada hari ini adalah tanah tidak direhatkan langsung. Setiap tahun tanah duk tanam lah kat situ. Tak sempat dia nak replenish dia punya zat. Sebab itulah hari ni perasan tak, walaupun makan sayur dah banyak, makan buah tapi tak sihat-sihat juga. Makan buah oren pun lagilah sakit tekak macam cakap apa tak sihat lah kan. Betul? Cakap pasal buah. Okey, dah lah tanah pun sekarang ni dah tak direhatkan langsung. Apa jadi bila dah tak direhatkan langsung, tanah dia jadi tak subur. Tak sempatlah zat-zat tadi tu nak ada. Sebab duk guna kan. Bertahun-tahun jadi menyebabkan zat tanah pun dah kurang. Sebab itulah tadi yang macam Nasa sebutkan tadi kan, tanah kita dah jadi kurang subur. Lepas tu faktor kedua pula adalah buah sekarang dipetik awal. Tak sempat nak cakap apa masak lagi disebabkan keperluan industri. Buah tak sempat nak masak dan dipetik awal. Jadi apa yang jadi bila dipetik awal ni? Sebab tak kisahlah buah ataupun sayur yang ditanam, untuk dapatkan zat daripada tanah tu dia ada fasa-fasa dia. So bila contohlah fasa dia dapat zat yang ni kan, sebab tanah kita kan kaya dengan minerals kan. So tak sempat dia nak masak, tak sempat dia nak kutip semua zat-zat yang ada dalam tanah tadi dipetik awal. Sebab itulah buah hari ni rasa macam tak sedap, rasa macam makan pun lagi macam tak sihat sangat kan. Orang dulu makan dah dapat zat yang banyak kan. Sebab hari ini disebabkan keperluan industri, orang cakap pun terpaksa dipetik awal. So nampakkan sekarang ni keadaan yang sangat cakap apa, memerlukan kita untuk suplemen, untuk ambil suplemen. Okey, ni yang tadi Nasa cakap tanah dah kurang, buah dah dipetik awal dah kurang zat. Okey, bayangkan dah tanah dah kurang, lepas tu buah dah dipetik awal. Okey, sekarang pula ada apa lagi? Buah pun GMO. Okey, biasa dengar ke GMO ni Kiki? Kalau bagi Kiki pernah dengar lah, tapi orang lain Kiki tak tahu. Cuba korang komen, pernah dengar tak perkataan GMO ni? Pernah dengar tak perkataan GMO ni? Tahu ke apa itu GMO kan? Zaman sekarang, zaman dulu ada lagi tau. Zaman sekarang kita dah ada buah GMO. Macam-macam. So boleh tak komen ke, pernah ke dengar kan buah GMO ni? Sebab macam Nasuha cakap tadi, tanah kita dah kurang zat. Lepas tu macam orang dulu-dulu dia tanah dia, contoh kalau tanah ni dia dah tuai, dia akan biar ayam dia akan biar lembu dia, kerbau dia berkubang dekat situ supaya dia subur balik kan. So untuk next season dia guna tanah tapak lain, lepas tu nanti tanah yang A tadi tu dah settle, dah direhatkan, dia akan guna tanah tu balik, tanah B pula dia buat macam tu. So benda tu berkitar-kitar, tapi sekarang dia tak sempat nak buat macam tu dan
contoh macam buah tadi pun dipetik awal. Macam Nasrul cakap, dipetik awal. Dia tak sempat nak masak pun kan, dah dipetik. Ah, Jadi yang ketiga dan ni adalah sebab GMO. Oh, GMO ni Hafazul apa? cakap pernah tapi nak tahu lagi. Okay. GMO ni kira macam tumbuhan yang diubah tau genetik dia. Contoh macam salah satu contoh lah DNA, contoh DNA tak kisahlah DNA tumbuhan apa pun kan, dikacuk dengan haiwan perosak. So bayangkan kan, dia jadi kata apa, tumbuh secara tak fitrah dah. Dikacuk-kacuk pula supaya orang cakap apa, vitamin pula. Supaya orang cakap buah tu ataupun sayur tu tahan lama. Tak kena dengan perosak lah, haiwan perosak. Tapi bayangkanlah orang cakap apa, kita makan buah yang dikacuk dengan haiwan perosak. Nauzubillah kan, takut kan zaman sekarang kan. Sudahlah buah kita pun memang dah kurang zat, tanah kurang zat, buah pula GMO dikacuk-kacuk bagai sebab nak bagi tahan lama dan sebagainya kan. So macam mana nak kenal lah buah yang ada GMO ni? Salah satunya buah yang tak ada biji tu. So kita rasa macam Takut ya. Okey, cuba bagi tahu aku buah yang sangat famous tak ada biji ni. Yang sangat famous adalah buah anggur. Kan, jenis kita dengar macam kalau orang nak beli anggur kan, grapes mahal kan. So macam orang cakap ala-ala, orang cakap bila makan buah anggur ni kan rasa macam wah banggalah kan, buah mahal macam tu kan. Tapi bayangkan rupanya tengah makan buah GMO. So apa kesan yang bahaya dekat GMO ni? Kesan dia boleh sampai ke tahap kanser. Ya Allah, na'udzubillah. Bayangkan kita hari ini terdedah dengan buah yang GMO dan yang boleh menyebabkan kanser. Sebab tu ramai orang sakit walaupun makan buah. Ya Allah. So setakat ni masih rasa tak kenapa kita perlunya makan suplemen? Setakat ni boleh rasa tak? Rasa dengan itu dikira GMO dengan apa, dikira macam diubah genetik buah tu. Ni belum lagi masuk dengan racunnya. Racun. Kita tak kira lagi racun yang sekarang ni orang guna. Memang racun tu untuk merosakkan haiwan. Maksudnya racun tu digunakan melindungi pokok tu daripada serangga. Racun tu digunakan untuk haiwan perosak. Yang tu yang Nasrul nak cakap kan. Okay. Tapi bayangkan bila lama-lama kita makan buah yang daripada racun perosak tu. Memang digunakan untuk haiwan perosak kan. Tapi bayangkan kita makan buah tu ataupun sayur tu daripada lama-lama kita ambil daripada hasil hasil daripada kita guna tadi itulah untuk untuk badan kita. Bila lama-lama kita makan hasil daripada tanah yang tak sihat tadi tu, disebabkan nak guna untuk haiwan perosak tapi kita yang makan buah tu kan. So apa jadi kan? So orang cakap kan tak naklah makan buah, habis tu tak payah makan buah, tak payah makan sayur, nak tengok pula ikan kan. Ikan pun sama, ikan pun ada pencemaran, toksik. Dan bayangkan ikan-ikan besar ataupun orang yang ambil ikan-ikan besar, hati ikan yang kaya dengan cakap pun yang penuh dengan toksik tu buat pula kan minyak ikan. So sangat. Okey, ada soalan Nasrul. Maksudnya buah bukan GMO tu buah tempatan ke? Hafazul tanya. Lebih baik kita makan buah-buah kampung. Maksudnya buah-buah yang cakap apa yang ditanam sendiri ataupun buah-buah yang ditanam ada pakcik-pakcik kadang kan tok-tok kita duk tanam lagi kan. Maksudnya kita kebanyakan buah GMO ni memang ada jual dekat pasar raya. So lebih selamat kalau import, kita makan buah import. Buah import, buah yang dekat pasar raya kan. Selagi selamat kalau kita makan buah yang tanam sendiri. So bayangkanlah kita rasa kita dah makan buah, kita dah makan sayur tapi rupanya kita makan benda yang boleh mengundang lagi penyakit untuk kita. Dan bayangkan kita tak top up pula dengan suplemen. So lepas macam tu itulah. Ainat
sekejap Aina tanya, lepas tu pisang macam pisang semua tu ke? Okey. Nak jawab pasal ni kan, sebab kita sendiri kena orang cakap apa, kita sendiri kena kalau lebih baik makan buah yang ditanam sendirilah, sebab kita nak habaq kadang-kadang kita pun tak boleh lari kan. Contoh kita tak perasan pun GMO. Sebab tu lah kita kena ambil suplemen untuk melengkapkan nutrisi harian kita, sebab kadang kita tak yakin kan. Jenuh lah kita nak kaji setiap benda kan. Betul tak? Kan. Yelah, ini baru bab buah lagi. Bab tanah lagi tadi apa ikan. So kita just aware dan kita tahu memang buah GMO ni memang sangat famous. Memang sentiasa ada. So kadang-kadang kita pun tak perasan ataupun terbeli kan. So kita memang sangat perlukan suplemen lah untuk kita bantu balik sel kita kan. So yang tu baru soal tanah, buah, sayur kan. Sekarang pula bila kita dah cakap pasal ni, kita masak pula sayur-sayur tu kan. Ada ke yang makan sayur mentah? Kan, memang kebanyakan kita akan masak. So bayangkan bila kita masak lagi kan, mana lagi keluar lah, lagi kurang lah zat-zat yang kita perlukan tu bila kita lagi masak kan. So sangat-sangat orang cakap apa, bayangkan dari tanah, dari buah, lepas tu kita masak lagi. So agak-agak berapa je zat yang kita boleh dapat untuk nak sampai dekat sel kita tu. Maksud kita nak makan zat tu. So bila dia cakap macam tu kan, pasal tadi sayur, buah semua tu, dan kita juga sekarang ni hidup pun tak sihat kan. Zaman dulu kita selalu dengar ke macam makan fast food, yang tu tak kira lagi zaman sekarang dengan kayanya dengan fast food, kita duk makan kan fast food tu, lepas tu kita pula stres kan, tidur lambat lagi. So adakah kita hidup tanpa stres? Cuba cakap, adakah kita pernah hidup tanpa stres? Pernah tak orang tak stres langsung? Pernah tak? Kan? Tak bayangkan kita dah memang kurang nutrisi daripada tumbuhan, buah semua tu kan. Dan daripada kita pemakanan pula kita lah. lifestyle kita hari ini sangat tak sihat. Kita stres, tidur lewat malam. Siapa selalu tidur lewat malam? Kadang tak lena duk main game. Selalu sangat main game dengan terdedahnya dengan gadget lagi. Kan zaman sekarang. So bayangkan keadaan sekarang, zaman sekarang. Jangan bandingkan dengan zaman dulu. Sebab zaman sekarang dah berubah. Yang soal tanah tu pun ada kajian juga tau daripada Nutrition Security Institute. Ada buat kajian tau. Kajian terhadap minerals. Minerals dari tahun 1914 sampai 1992, betapa kurangnya mineral sekarang. Kajian tu bayangkan dari 1914 hingga 1992, sekarang tahun berapa? 2021. 2021 dah. Kan bayangkan dari 1914 tu pun dah kurang dah mineral, bayangkan sekarang tahun dah berapa tahun dah. So ya Allah. So nampak penting sangat ambil suplemen. Lepas tu satu lagi last untuk Nasu sharekan untuk pentingnya kita ambil suplemen ni. Hari ini kita sangat kekurangan omega 3 kan. Kita banyak ambil omega 6, tapi bila kita ambil omega 6 sampai berlebihan boleh menyebabkan keradangan, inflammation. Sebab itulah ramai orang tak sihat juga sebab keradangan. Dan omega 3 ni sangat susah nak dapat kan. So bayangkan kita dah lah memang kurang kita buah, lepas tu kurang omega, kita lebihkan pula omega 6 sampai menyebabkan keradangan. Sebab omega 6 ni dia tak boleh ambil terlalu berlebihan. Bila berlebihan dia akan jadi keradangan. Bila keradangan apa akan jadi? Kita tak sihat lah. Dan sebab itulah juga kami belajar
kami belajar dalam tim kami, sakit jantung bukan disebabkan kolesterol tapi disebabkan inflammation. So orang macam dia takut sangat kolesterol, tapi adakah orang fikir inflammation ni, adakah orang fikir keradangan, dan adalah makanan yang menyebabkan keradangan tu. Salah satunya adalah gula. Okay, Itulah so ramai orang ingat penyakit ni datang daripada kolesterol, lemak ataupun ubat-ubat, tapi sebenarnya benda tu datang daripada keradangan. Radang tu datang daripada cara kita makan. Macam Nasrah cakap tadi, kita memang sangat perlukan suplemen sebab badan kita, walaupun kita makan sehari, contoh macam satu mangkuk bayam dulu yang dah cukup nutrisi, dia tak sama dengan sekarang. Sekarang mungkin kena makan 10 mangkuk bayam untuk mencukupkan nutrisi untuk badan kita. So bila kita makan, takkan kita sekali hidang nak makan 10 mangkuk bayam kan. So dengan adanya suplemen ni, benda ni macam lebih memudahkan lah. Macam Nasrah cakap, kita kena ambil suplemen sebab kita punya tanah, kita punya buah pun dipetik awal, itu belum termasuk dengan racun-racun lagi. Lepas tu dengan pencemaran kita lagi sekarang, dengan lifestyle, gaya kita makan lagi. So suplemen ni adalah satu benda yang sangat penting yang kita kena makan. Bukan untuk makanan tambahan je, dia macam benda yang kita makan sehari-hari. Okay? Sebab apa yang kita makan, badan kita tak detect bentuk as makanan. Dia detect as nutrisi untuk lengkapkan dalam badan kita. Okay, so bila dah cakap vitamin dan suplemen ni adalah penting. So macam mana kita nak cari vitamin ataupun suplemen yang berkesan, selamat, yang terbukti lah, Nasuha? Okay, terima kasih Kiki. So bila kita dah sebut pasal dah kita tahu kan keadaan sekarang memang sangat memerlukan kita ambil vitamin dan pentingnya vitamin ni. Dan bukan orang cakap vitamin sekarang ni bukannya satu pilihan lagi, memang satu keperluan. Sama macam kita, sama macam Nasrul sharekan tadi pasal badan. Bayangkan kalau orang cakap apa, badan kita sama macam dengan badan kereta tadi kan. Bayangkan kalau kereta kita sendiri tak ada minyak hitam kan. So begitulah badan kita juga, kalau kita tak cukup zat, tak cukup nutrisi, vitamin dan mineral ni sangat penting. Dan jadi kita cakap kita ambil suplemen. Jadi macam mana nak pilih suplemen yang betul-betul selamat. So hari ini Nasrul nak sharekan kenapa kita ambil vitamin Shaklee. So kenapa ambil suplemen Shaklee ni? Orang cakap selamat ke vitamin Shaklee ni kan? So tahap mana sangat keselamatan vitamin Shaklee ni? Sebab kita nak ambil sebagai orang cakap pelengkap nutrisi harian kita. Bukan satu pilihan tapi satu keperluan dalam keadaan zaman sekarang. So seperti yang kita tahu kan, anda biasa dengar tak pasal Shaklee ni? Kan mungkin ramai yang biasa dengar kan, tapi tak tahu pun kan pasal vitamin Shaklee ataupun suplemen Shaklee. So Nasrul sharekan sedikit lah secara ringkas. Okay, vitamin Shaklee merupakan vitamin yang orang cakap selamat, berkesan dan semula jadi. So kalau kita cakap pasal suplemen, memang hari ini pun dalam keadaan sekarang, tambah-tambah keadaan sekarang COVID kan, kita tahu ramai dah sebenarnya dah ambil suplemen kan. Tapi orang cakap masih ada lagi lah kan. So kita nak bagi kesedaran ni untuk orang makan dan pilih, makan suplemen dan pilih suplemen yang betul. Okay, kalau kita cakap pasal vitamin yang lain, kebanyakan vitamin hari ini vitamin yang sintetik. So macam mana kita nak tahu vitamin tu sintetik ke tak kan? So vitamin sintetik ni hanya dibuat di lab. So orang kata kalau vitamin sintetik ni dia tak perlu nak buat apa pun, dia just buat dekat lab. Saintis pun boleh buat dekat lab. Maksudnya okay, contoh dia cakap okay saya nak buat vitamin C. So just vitamin C tu memang dibuat dekat lab saja. So itulah vitamin sintetik. Tapi kita Shaklee, kita memang ambil sumber-sumber daripada ladang Shaklee. Kan? So kita ada ladang, kita tak ada ladang sendiri, tapi kita ada ladang untuk kita Shaklee buatkan
vitamin yang memang semula jadi. Kan, so apa buktinya cakap apa, Shaklee ni betul-betul selamat. Kan, so Shaklee ada cakap apa, kajian keselamatan. Kajian keselamatan ni untuk kaji betul ke seberapa tahapnya Shaklee ni dalam masa jangka yang sama. Masa jangka yang lama, maaf tersasul. Okay, so kita nak kaji, ada Shaklee ada kajian keselamatan, nak kaji terhadap orang yang ambil Shaklee ni dalam masa jangka yang lama, bukan ambil Shaklee baru-baru ni. Maksudnya adakah selamat untuk kita ambil sepanjang hayat? Adakah selamat untuk kita ambil dalam masa yang lama? So ada tiga kelompok kan, 3 grup yang dibahagikan. Satu yang ambil suplemen, dan benda ni ada sebenarnya bukti kan. So insyaAllah nanti bila-bila masa Nasa boleh share kan. So hari ni Nasa just cakap je lah kan. 3 kelompok, so satu kelompok yang makan suplemen, yang ambil suplemen Shaklee, satu yang makan suplemen lain, satu lagi yang tak makan apa-apa suplemen. So apa yang jadi kepada 3 kelompok ni, mendapati, ni yang sangat amazing dan amazing sangatlah pasal Shaklee ni kan. Mendapati orang yang makan Shaklee ni paling sihat. So best ke best. So rasa best tak? Beruntung tak kita yang makan Shaklee ni kan? Apa? Kajian tu, yang itulah yang dipanggil kajian Lemak. Kajian yang membuktikan Shaklee ni berkesan. Jadi adakah orang yang apa yang jadi dekat orang yang makan suplemen lain tu, dan apa dah jadi yang orang yang tak makan suplemen tu. Orang yang makan suplemen lain tu lagi teruk keadaan kesihatan dia daripada orang yang tak makan suplemen. Na'udzubillah. Shaklee yang paling terbaik lepas hasil kajian tu kan, Shaklee cakap apa, makin improve, kesihatan dia makin improve, dan orang yang makan suplemen lain makin teruk. So bayangkan, so pentingnya untuk kita buat pilihan yang tepat. Okay, so penting ke penting untuk ambil suplemen, dan penting ke penting untuk kita pilih suplemen yang betul-betul selamat? Penting. Sebab kan? Kiki, sebab Shaklee ni dia dah 100 tahun dekat dunia ni. Kat dunia ni Shaklee dah 100 tahun. Lepas tu Kiki ada ingat seorang saintis Shaklee, nama dia Dr. Les Wong kan. Dia dah makan Shaklee selama 40 tahun. So dia yang umur 70 tahun pun orang cakap, umur dia 40 tahun, umur dia 50 tahun. Dia nampak lebih muda, nampak sihat. So bayangkanlah kan, macam makan Shaklee dah 40 tahun. Kalau orang yang makan suplemen yang memang suplemen tu tak selamat, tak payah tunggu 40 tahun. Tak sampai setahun lagi pun dah jadi macam-macam. Sebab sel kita semua terbina daripada vitamin kan. So bayangkan ni 40 tahun dah makan Shaklee dan kesihatan makin improve. Bukan setakat tak ada perubahan, tapi perubahan. Dan nampak sihat, nampak awet muda lagi. Dan yang bestnya lagi, kenapa kita punya suplemen Shaklee menjadi orang cakap apa, pilihan angkasawan NASA sekalipun. Angkasawan. Kita tahu angkasawan NASA ni dia tak boleh nak sebarang memilih ya suplemen, tetapi angkasawan NASA, dan kita pun orang yang tahu pasal angkasawan NASA ni kan tahu kan macam mana hidup mereka dekat, orang cakap apa, dekat sana tak sama macam kita hidup dekat sini kan. Tapi angkasawan NASA memilih Shaklee. Kenapa dia tak pilih vitamin lain? Maksudnya vitamin jenama lain kan. So bukan setakat angkasawan NASA, atlet pun, atlet yang orang cakap apa, atlet negara yang bawa nama negara. So bayangkan kan, atlet yang bawa nama negara tu pilih Shaklee. Kalau mereka tak pilih betul-betul suplemen yang betul-betul selamat, mereka tengah membawa nama negara. Mereka mesti mengharumkan nama negara kan. So bayangkan kalau mereka tak
mengekalkan performa mereka. Dalam orang cakap pun tak kisahlah bidang apa pun atlet tu kan. So sangat perlu menjaga prestasi mereka dan mereka memilih Shaklee. So dan vitamin Shaklee adalah semula jadi, tak ada bahan pewarna, tak ada bahan orang cakap apa pemanis tiruan. Sekarang vitamin C yang sangat famous keluar kan. Tapi kebanyakan vitamin C ada apa? Gula yang tinggi kan. Nama macam bagus vitamin C, tapi dalam Shaklee kita tak ada sebarang pemanis tiruan. Salah satunya adalah aspartame. So yang ni yang sangat bahaya. Dan vitamin yang daripada bahan sintetik ni biasanya dia sangat orang cakap pun kita selalu tak nampak ingredient dia dengan detail. Dia just bagi tahu okay ni vitamin C macam tu kan. Dia tak ada sedetail-detail macam mana botol Shaklee. Kan. So jangan tunjuk lah salah satu vitamin. Nak tengok vitamin apa? Vitamin Shaklee. Okay, jangan tunjuklah contoh salah satunya vitamin C lah kan. Sekejap Siti Fatimah kata betul tu, suplemen Shaklee memang best. Okay, ini dia salah satu vitamin C Shaklee. So boleh nampak kan dengan kayanya bioflavonoids. So detailnya dengan ingredient. So ini menunjukkan vitamin kita sangat orang cakap apa spesifik dia punya ingredient dia tu, sebab kalau sintetik memang dia tak spesifik macam vitamin yang semula jadi. Dan kita juga ada kajian keselamatan yang tadi dalam jangka masa yang lama. Mungkin ada orang makan suplemen tapi sebenarnya suplemen lain tu belum tentu lagi selamat untuk makan yang lama, masa yang lama. Sebab kita nak makan tu kalau boleh kita tak mau lah orang cakap pun makin teruk kan. Kita nak makan kalau boleh sepanjang hayat dan kesihatan kita makin improve. So itu dia lah yang Naswa share dan Naswa harap boleh nampak tak dengan jelasnya secara ringkas lah ni. Ini memang Naswa dah cuba ringkaskan dah ni kan, sebab kita dah belajar banyak sangat dalam kelas dengan team Amazing. So ilmu-ilmu ni juga anda boleh dapat dalam team Amazing bila anda join dengan kami team Amazing. So bila anda dapat ilmu yang mahal ni daripada doktor kan, lepas tu kita refer medical journal kan, so anda rasa macam mana? Apa perasaan anda bila dapat ilmu yang betul untuk kita orang cakap pun sama-sama beramal dan sebarkan kebaikan ni dengan ilmu yang betul. Aina cakap first product Shaklee yang saya makan vitamin C. Lepas tu Dila cakap Alhamdulillah. So kat sini Naswa nak lebih penting nak tekankan pentingnya kita ambil suplemen dengan keadaan sekarang dan buatlah pilihan yang betul, suplemen yang betul. Dan kenapa anda perlu join dengan tim kami? Kiki boleh masukkan sikit untuk tambah lagi. Kenapa kena join dengan tim Amazing ni, yang sangat amazing ni. Sebab ilmu ni Naswa memang belajar, memang semuanya belajar dalam tim Amazing dengan mentor Naswa sendiri yang memang ada background doktor dan belajar dengan orang cakap apa dengan doktor, dan doktor bukan doktor biasa tapi doktor international, doktor pakar dan memang pakar dalam bidang nutrisi. Dan baru ni pun ada lagi mentor kita sempat cakap apa join seminar dengan doktor-doktor yang lain, Perdim. Anda boleh cari apa tu Perdim. Kan Kiki kan? Ya betul. So macam Naswa cakap tadi, suplemen Shaklee adalah suplemen yang selamat sebab salah satunya atlet makan. Kalau macam atlet negara ni makan, dia memang wakil negara. So dia orang memang akan menjalani ujian air kencing untuk check ada drug kat dalam badan dia orang. So kalau macam dia orang didetect, kena pasti ada drug dalam badan dia orang dah disqualified, tak boleh main dah. So bila diorang makan suplemen Shaklee, so badan diorang rasa segar, rasa bertenaga, so diorang boleh perform.
macam atlet Malaysia sendiri macam siapa yang namanya Julian Lee Julian Lee dia tu atlet sukan ais, tapi dekat Malaysia tak ada pun ais, kita tak ada salji, tapi macam mana dia boleh makan suplemen tu, dia boleh berlatih dan dia menang pingat emas kot. So dia sangat macam bagus lah, Shaklee sangat bagus. Dan angkasawan pun NASA, bukannya Shaklee pergi cari NASA tau, NASA yang cari Shaklee untuk angkasawan consume produk. Kita orang cakap pun macam kita dalam Shaklee ni kita tak ada duta. Maksudnya orang sendiri yang sharekan kebaikan Shaklee tu. Kita tak ada, macam Shaklee tak ada pun upah apa-apa duta macam Nasu sendiri yang dengan rela hati share pasal Shaklee ni sebab Nasu dah rasai kesan dia. Dan adakah orang cakap hari ini cukup ke makan buah sahaja? Cukup ke makan orang cakap pun sayur dan buah saja dengan keadaan yang Nasu dah ceritakan tadi kan. So kalau orang dulu makan satu mangkuk bayam pun dah cukup. Tapi zaman sekarang dengan nutrisi ataupun orang cakap apa zat-zat yang ada dalam tanah, sekarang adakah cukup untuk satu je? Dan kita mampu ke makan sampai 10 bayam contohnya kan. Sebab kita nak menampung zat keperluan nutrisi untuk badan kita tu, kita memerlukan lebih lagi sebab buah dah kurang kan. So bila zat dekat buah dengan sayur tu kurang, jadi kita kena top up lebih. Tapi adakah masih mencukupi sebab kita sendiri pun tak makan sebanyak tu kan. So inilah kenapa pentingnya kita makan suplemen dan kenapa pentingnya pilih juga suplemen yang betul-betul selamat untuk kita makan. Betul. Sebab macam ada beberapa orang juga ni bagi feedback. Saya first time ambil ESP, senggugut pun hilang, alhamdulillah. Pasal lagi Lila cakap dulu sembelit teruk, alhamdulillah elok, dah sampai sekarang tak ada sembelit lepas makan Shaklee. Ada lagi, syukur jumpa Shaklee. Saya masih setia dengan Shaklee sampai sekarang sejak 2014. Lama ya 2014. Alhamdulillah, ya Allah, lama tu daripada Nasur kan. So orang yang ada problem dia ambil Shaklee, dia rasa perubahan diri dia. Kadang ada orang tu dia tak sakit pun, dia nak jaga kesihatan, dia amalkan Shaklee. Kan ada juga testimoni yang keluarga dia ada masalah macam penyakit kronik lah, kencing manis. Lepas tu bila dia amalkan Shaklee, sampai sekarang dia adalah antara orang yang tak ada pun penyakit keturunan tu. Orang kata penyakit keturunan tapi dia tak ada. So kan selalu orang cakap kan, okay nak sharekan lagi kan. Orang selalu cakap, orang macam zaman sekarang ni, kalau ibu mengandung kan, kenapa ramai sangat HB low? Walaupun dah makan bayam, nak makan setakat mana lagi, dan bayam pun kita sepatutnya kena makan mentah kalau betul-betul nak dapatkan zat yang sepenuhnya, tapi kita masak kan. So dah lah kurang, so kita masak lagi kurang. Dan kan pelik tau, macam hari ini walaupun dah makan sayur kan, tapi still contohnya especially ibu mengandung, nak sebagai contoh ibu mengandung lah kan, HB low kan, sepatutnya makan dia kalau cukup dia takkan jadi HB low. Kan. Dan kenapa bila kita ambil suplemen dan suplemen yang betul sangat membantu kita untuk kesihatan kita, bukan kesihatan tu orang cakap apa makin improve. Bila kita makan kita nak makin sihat. So kita makan vitamin kita untuk sihat. Kita nak membina kesihatan. Kita maksudnya ambil suplemen, makan suplemen ni untuk kita membantu diri kita untuk cakap apa lebih sihat, membina sihat dengan cara harmoni. Seperti yang macam Dr. Shaklee sendiri pun, dia sangat mengutamakan alam semula jadi. Kan, so dia buat vitamin yang Shaklee yang seakan dengan vitamin yang fitrah. Kan, so tak lari dengan fitrah vitamin Shaklee ni. So adakah sekarang ni setakat ni anda dapat poin-poin yang Nasur sharekan tadi tu penting ke penting untuk kita ambil suplemen zaman sekarang ni kan? Adakah anda nampak dengan jelas penting ke penting untuk kita sama-sama ambil suplemen dalam keadaan yang macam ni, yang macam sekarang ni? Kan, so setakat ni
uh, apa yang anda boleh sharekan, maksudnya boleh nampak tak dengan jelasnya. Yelah, duit kita boleh cari, kesihatan tak ada ganti. Dan So, kesihatan adalah satu nikmat yang sangat mahal ya. betul. Yang Takkan kita sangat nak tunggu sakit baru kita nak jaga kesihatan kan? dan suplemen ni bukan ubat. Sebab ubat untuk orang yang sakit, tapi kita makan suplemen untuk kita jadi sihat. Kita tak mahu bagi jadi sakit. Kita nak jadi sihat. Sebab sel-sel kita perlukan nutrisi. Kita sel-sel kita bukan terbina daripada ubat pun. Ubat untuk orang sakit, tapi suplemen untuk orang membina kesihatan. So itu sahaja. Dan Nasr minta maaf lah kan. Orang cakap pun kalau ada lagi kekurangan kan, semua kekurangan apa tu semua yang Nasr ni memang daripada diri Nasr sendiri dah. Kan. So Nasr minta maaf kalau apa perkongsian ini macam ada Nasr tersasul ke apa kan. Nasr minta maaf kekurangan kan. Dan yang baik tu semuanya daripada Allah. Dan Nasr berharap perkongsian hari ini sangat membantu untuk kita kan menjadi orang cakap apa manfaat lah untuk malam ni dengan sharing ilmu-ilmu yang Nasr dah belajar ni. Memang ilmu yang Nasr dah belajar ni memang refer dengan pakar, doktor pakar, dan memang tak ada Nasr main-main cakap kan. Memang kita dalam Team Amazing kita dilatih. Memang Nasr bukan doktor, Nasr bukan doktor, tapi Nasr belajar ilmu ni dengan doktor, dan anda yang join dengan Team Amazing pun akan dapat ilmu yang sama dengan kami insyaAllah. So kita sama-sama memberi manfaat kan, menjadi orang yang lebih bermanfaat, dan semoga perkongsian malam ni sangat bermanfaat untuk kita semualah. So Kiki boleh terima. Alhamdulillah. Okey. Kita betul lah, kita lebih baik mencegah lebih baik daripada mengubati kan. So dengan ambil vitamin ataupun suplemen menjadi satu kepentingan untuk kita untuk melengkapkan nutrisi dalam badan kita sekarang ni kan. Lebih-lebih lagi sekarang kan, dengan macam Nusa cakap, dengan tanah kita lagi, dengan buah lagi, macam mana dia punya daripada GMO apa semua tu kan. Lepas tu belum masuk racun lagi, belum masuk persekitaran kita, lifestyle kita makan apa semua kan. Dan bila badan kita perlukan nutrisi, kita carilah vitamin yang betul-betul selamat. Yang macam Nasa cakap, vitamin Shaklee sangat bagus. Dia dah ada gajian keselamatan. Walaupun Shaklee tak ada ladang sendiri, dia mencari dia mencari sumber terbaik dekat tempat dia. Contoh kalau macam kurma pokok tamar dia memang terbaik, dia hidup kat mana? Mekah, tanah Arab je kan, Mekah, Madinah kan. So memang kat situ je, kat tempat lain boleh tanam tapi kualiti dia tak sama. Macam tu jugalah yang Shaklee cuba buat. Yang Shaklee buat, dia cari tempat yang terbaik, lepas tu dia akan kaji, dia akan buat kajian, dan bila dah terbaik baru dijadikan suplemen, baru dijadikan vitamin. So bila kita makan, itu kesan yang terbaik yang kita boleh dapat. So macam Nasrullah cakap tadi kan, kepentingan suplemen semua, vitamin semua, dan sebaiknya ambillah dengan orang yang memang kita tahu dia tu mahir dalam bidang tu. Kalau dia bukan orang, macam dia bukan doktor sekalipun, dia dapat ilmu daripada doktor tu, dia dah sangat bagus dah. So kalau nak cari suplemen ataupun vitamin, Shaklee cari dengan Nasuha ataupun Team Amazing. Korang boleh je cari Team Amazing, korang bagi tahu. Malam tadi saya ada tengok lah live open sharing tu. Dia cakap kepentingan vitamin kan, menjadi satu kepentingan sekarang ni. So saya nak cuba. So nanti Team Amazing yang mana-mana yang korang bagi tahu tu, dia akan bantu guide. Jangan risau. Kita boleh contact je mana-mana dengan leader Team Amazing. Kan, sama ada Nasrul, Kiki kan, dan lain-lain lah leader-leader lain yang memang dalam Team Amazing yang memang kami dibimbing. So kita satu team, kita akan orang cakap pun sama-sama belajar dalam satu team. So itu saja kalau Kiki kan, masa pun dah mencemburui kita. Okay, so terima kasih banyak Nasuha. Minta maaf pada Kiki. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudi menonton sampai akhir ni. Nasuh minta maaf kalau ada kekurangan lagi daripada Nasuh kan. Dan Nasuh harap perkongsian ini memang sangat memberi manfaat lah kan. Dan yang baik memang semuanya daripada Allah. Dan Nasuh bersyukur sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak.